مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Semua sihat? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada fasal yang terakhir dalam bab zakat, iaitu mustahikul zakat. Dulu saya pernah bagi tahu ringkasan mustahikul zakat dia itu ada 8. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turfa'u zakatu ilal asnafi thamaniyah alladhina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz fi qawlihi ta'ala innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil wa huwa dhahirun ghaniyun 'ani syarri illa ma'rifatil asnafil al-madhkurah. Pertama sekali, yang diterangkan, yang dijelaskan oleh Syekh ini dalam kitab ini, beliau mengatakan bahawa sini zakat itu diberikan kepada 8 golongan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia. Boleh tengok surah At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu inamas sadaqat. Untuk siapa? Lil fuqara, hanyalah untuk orang-orang yang fakir. Wal masakin, kemudian kepada orang yang miskin. Wal amilin, dan orang pengurus zakat, amil. Wal mu'allafati qulubuhum, dan para mu'allaf yang di pujuk hati dia. Wa fir riqab, dan kepada orang yang untuk memerdekakan hamba. Wal gharimin, dan untuk orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan juga untuk orang yang melakukan amal di jalan Allah, dan wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wa huwa zahirun ghaniyun 'ani syarri illa ma'rifatil asnafil madhkurah, dan ayat ini sangatlah jelas dan tidak memerlukan kepada penerangan kecuali tentang pengertian daripada golongan-golongan tersebut. Jadi dah jelas yang dapat zakat tu hanya 8 golongan ini saja. Tetapi yang dijelaskan di sini adalah bukan tentang siapa lagi yang dapat, tetapi penerangan yang lebih jelas tentang siapakah 8 orang tersebut. Yang pertama, al-fakiru fi zakati wa huwa alladhi la mala lahu wa la kasba yaqa mawqi'an min hajatihi. Siapa yang pertama adalah fakir. Orang fakir di dalam bab zakat ini adalah siapa? Orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang dapat mencukupkan keperluan dia. Ini orang fakir, dia tak ada kerja lagi. Dia tak ada kerja, dia tak ada harta. Ada sesetengah manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak ada kerja tapi dia bukan fakir. Pernah jumpa orang yang dia tak ada kerja tapi dia bukan orang miskin. Dia lahir-lahir, mak ayah dia ada harta 7 keturunan tak habis. Dia tak bagi kerja pun. Ada. Tapi dia tidak boleh dapat zakat walaupun dia tak ada kerja. Kita tak boleh, saya nak bayar zakat. Awak kerja tak? Dia tu tak kerja, bayar zakat kat dia. Dia bukan orang fakir. Orang fakir tu apa? Tak ada harta, tak ada pekerjaan yang dapat cukupkan keperluan dia. Dia tak ada harta, dia tak ada kerja. Itulah orang fakir.
Ada juga, ada kerja. Tetapi tak cukup juga. Masuk juga kepada orang fakir. Dia ada kerja tetapi dia tak ada harta. Untuk makan dia pun dia tak cukup. Wallahu alam lah kerja macam mana. Kemudian yang kedua, wal miskinu man qadara ala malin au kasbin yaqa'u kullu minhuma mawqi'an min kifayatihi wala yakfinihi kaman yahtaju ila asyrati darahima wa indahu sab'atun. Okey, yang kedua sekarang orang miskin. Orang miskin ni siapa? Orang miskin adalah orang yang mampu untuk bekerja, orang yang mampu atas harta. Man qadara ala malin, dia mampu untuk mendapatkan harta atau pekerjaan, dia mampu untuk bekerja yang mana dua-dua tu dapat menutup keperluan dia, keperluan hidup dia, tetapi ada tapi dia. Tetapi kurang cukup. Contoh dia macam mana? Dia ada kerja, orang miskin tu secara ringkas dia ada kerja, dia ada harta. Tetapi yang mana harta dia tu dan pekerjaan itu tak dapat untuk menampung keperluan dia. Untuk orang miskin. Dekat sini macam mana contoh dia? Kaman yahtaju ila asyrati darahim wa indahu sab'atun. Dia perlukan 10 dirham tetapi yang dia memiliki hanya 7 dirham saja. Tu orang yang macam tu boleh dapat zakat. Dia termasuk dalam golongan miskin. Sepuluh dirham tu berapa ringgit? Boleh tengok nanti. Keperluan. Faham Ustaz, tak dengar. Boleh ulang? Tak dengar. Tak dengar. Orang miskin adalah orang yang mampu atas harta atau pekerjaan yang mana dua-dua itu boleh menampung keperluannya tetapi kurang cukup. Dia ada keperluan 10 dirham. Tetapi pekerjaan dan harta dia itu hanya ada 7 dirham. Maka ada kurang 3 dirham. Maka dia termasuk dalam golongan miskin. Berbeza dengan saja-saja. Maksud saja-saja ni macam mana? Bukan keperluan. Kita kena tahu keperluan dan keinginan itu satu perkara yang berbeza. Faham? Keperluan mungkin 10 dirham dia tu untuk makan anak dia, makan dia. Tetapi dia ada 7 dirham saja, tak cukup. Yang mana dia hanya dapat beli nasi saja. Dia tak dapat nak beli sayur. Kemudian yang nombor 3, wal amil man ista'malahu al-imamu ala akhdhi sadaqati wa daf'iha li mustahaqqiha. Yang ketiga adalah amil zakat. Siapa pernah jumpa amil zakat? Kalau tak pernah jumpa amil zakat tu maknanya awak tak pernah bayar zakat. Amil zakat ni orang yang ambil zakat. Amil tu siapa? Amil adalah orang yang ditugaskan oleh imam ataupun pemimpin dalam urusan mengambil zakat dan memberikan pada orang-orang yang berhak menerimanya. Itulah amil. Tugas amil sebenarnya bukan hanya tunggu dekat atas kursi, dekat meja. Tugas dia adalah ada orang kaya, dia pergi, tuan boleh saya buat audit, kira ada zakat, dia ambil zakat tu, dia ambil ada zakat tu, beras ke benda dia pikul, dia pergi bagi kat orang miskin. Tu tugas sebenar amil. Kemudian dia layak dan berhak dan
layaknya dia itu dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata untuk dia pun ada. Nampak amil. Buat amal nampak buat amil, nampak buat amal, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dia mustahiqu zakat. Dia boleh dapat. Jangan pula kita minta tolong kepada orang untuk berbuat kebaikan tetapi kita tidak ada ganjaran untuk dia. Malu dengan Allah Ta'ala. Allah suruh dia buat, Allah bagi kan, ganjaran dekat dunia berupa nas. Dia pun ada hak juga bagi dia. Kalau tidak ada, maka tak ada orang nak buat jadi ambil, nak pergi minta-minta, nak pergi jumpa orang untuk sampaikan zakat ini apa semua. Kalau ambil zaman dulu tu, jumpa penguasa-penguasa. Pergi tukar balak contoh. Kalau tukar balak tu tak faham, kena balak dengan toke tu. Kemudian yang kelima, wal mu'allafati qulubuhum wa hum arba'ata aqsamin ahaduha mu'allafatul muslimin huwa man aslama wa niyyatu dha'ifatun fa yuta'allifu bidaf'i zakati lahu wa baqiyatul aqsam al maskurah fi mabsutat. Mu'allaf adalah mu'allaf. Itu biasa panggil orang mu'allaf. Kita tahu ke mu'allaf tu sebenarnya apa? Wal mu'allafatu qulubuhum, mu'allaf kulub. Kulub ni hati. Ni kulub. Qaf lam ba, kulub. Mu'allaf qulub ni adalah orang yang ditundukkan ataupun disenangkan hatinya. Tu sebenarnya definisi mu'allaf. Orang yang ditundukkan hati ataupun disenangkan hati. Tazmi hati dia senang, mu'allaf dia. Ada berapa jenis mu'allaf ni? Ada 4. Yang pertama, mu'allaf dari kaum muslimin. Ada juga mu'allaf daripada kaum muslimin. Ingatkan orang kafir je. Mu'allaf dari kaum muslimin itu siapa? Iaitu orang yang telah masuk Islam, namun tetapi niatnya, keimanannya itu lemah. Faham? Dia dah masuk Islam, tetapi keimanan dia tu masih lemah. Dia masih ada rasa dia belum sangat cekal jiwa beraninya tu untuk berada di dalam Islam tu, lemah sikit. Dia kurang cekal, kurang jiwa, kurang berani. Tu dia yang pertama. Maka orang yang macam ni diberikan zakat untuk menundukkan apa? Menundukkan yang lemah tu. Yang lemah tu kan, letak zakat, jadi naik. Faham? Kemudian yang kedua, yang mu'allaf yang kedua tu orang yang baru masuk Islam dan niatnya sangat kuat. Bahkan dia ni menjadi leader di kalangan kaum ni. Dia masuk Islam dan dia niat Islam ni kuat. Bahkan dia ni seorang leader di tempat dia. Contoh siapa? Contoh kita dakwah wakil rakyat ke, contoh. Ataupun geng-geng, ada geng kelab motorsport, dakwah geng-geng Cina semua pergi dakwah, jangan dakwah yang ayam-ayam, dakwah yang bos dia. Dakwah bos dia masuk Islam kuat,
hati cekal apa tadi tu, dia punya keinginan dia kuat. Lepas tu dia tu sebagai lead boss kat situ, dia diberi zakat. Sebab apa? Supaya menjadi daya tarikan kepada anak buah dia. Ui, bos masuk Islam dapat zakat boleh tukar RM10 masuk Islam. Biar dia masuk Islam tu walaupun sebab tengok dapat zakat, nanti dia dapat zakat juga. Tu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan. Orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir. Tu pun termasuk mu'allaf juga. Dia pun dapat juga zakat. Kemudian yang keempat, mu'allaf yang keempat adalah orang Islam yang dia ni membela kepentingan kaum muslimin dari muslimin yang lain. Orang Islam membela kepentingan orang Islam dari orang Islam yang lain. Maksud dia burat. Burat ni pemberontak ataupun golongan anti zakat. Dan dia juga membela daripada golongan orang-orang yang bukan Islam. Jadi macam sukarelawan bahasa dia. Sukarelawan yang membela orang Islam daripada pihak pemberontak, ataupun ada golongan anti zakat pun ada. Bukan anti vax saja, anti zak pun ada tak? Anti zakat pun ada. So dia orang bahagian hadapan yang membela. Maka dia pun berhak untuk mendapatkan zakat yang termasuk dalam mu'allafati qulubuhum. Kemudian next adalah riqab. Wa fir riqabi wa hum al-mukatabuna kitabatan sahihatan ammal mukatabu kitabatan fasidatan fala yu'ta min sahmil mukatibina. Riqab adalah orang-orang hamba mukatab. Ada istilah dia tu, hamba mukatab. Siapa hamba mukatab tu? Orang yang melakukan akad beli diri dia kepada bos dia, majikan dia, dengan cara membayar secara ansuran. Tu budak mukatab, hamba mukatab, dengan akad kitabah yang sah. Amal mukatabu kitabatan fasidatan, kalau hamba mukatab tadi tu diakad dengan kitabah yang fasid, yang tidak sah, maka tidak boleh diberi bagian mukatab. Faham? Tu hamba. Kenapa kan hamba kan dia tidak ada hak untuk mentasarrufkan harta. Kenapa dia diberi zakat? Hamba ni dia punya penghasilan dia tu, pendapatan dia tu untuk bos dia, untuk tuan dia. Kenapa kat sini riqab hamba dia dapat? Sebab yang dapat dekat sini berupa hamba mukatab. Hamba mukatab ni dia dah ada transaction dengan majikan dia, yang mana dia nak bebas, dan cara untuk bebas dia tu ada akad, nama dia akad kitabah. Dan mana akad kitabah tu mungkin 12 jam dia kerja untuk diri dia, 12 jam dia kerja untuk bos dia. Itu tergantung kepada macam mana perjanjian jual beli dia, sale and purchase agreement dia tu macam mana. Dan dibayar secara ansuran. Dia tak bayar cash. Macam mana dia nak bayar cash? Dia pun kerja seluruh hari-hari, sejam dapat berapa. Kemudian dapat duit tu dia bayar. Orang yang macam ni dia ada hak, dia termasuk dalam mustahiquz zakat. Sebab dia perlukan duit untuk dia bayar tebusan diri dia kepada majikan dia untuk dia merdeka. Bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni orang merdeka. Kerja dapat duit. Kalau hamba kerja tak dapat apa. Itulah sebenarnya hamba.
Kalau kita merasa kita hamba yang hamba sebenar-benarnya hamba, kita buat sesuatu tu kita tak berhak. Kata guru saya tu, kita tak ada hak ataupun ada kata kita tak perlu ada protes. Dia kata bahasa dia itu protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita buat. Sebab kita hamba. Kalau kita belajar definisi hamba sebenarnya, siapakah hamba itu? Hamba ni dia adalah hamba. Menghambakan. Orang hamba tu macam mana? Merasa diri tak ada apa-apa, buat apa-apa pun tak dapat apa-apa, tak buat apa-apa pun akan ketuk kepala. Macam tu. Hamba macam tu. So, dia merasa diri dia ni tak ada apa-apa. Ini semuanya untuk Tuhan dia. Macam tu. So, kalau kita betul-betul nak jadi hamba, kita kena ada rasa yang saya buat baik untuk Allah. Saya rajin pun untuk Allah. Semua untuk Allah SWT. Sebab tu kita, pertama sekali kita kata, apa niat datang kerja, cari redha Allah. Kita tanamkan dulu. Supaya yang lain tu dapat follow. Faham? Hamba itulah hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam Al-Quran Allah kata, hanya kepada Engkau aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Jadi kita ada rasa itu. Kita sembah Allah, kita minta tolong Allah. Sebab dia adalah Tuhan kita. Faham? Mungkin ini saja pada hari ini. Nanti kita sambung lagi. Lepas Gorim, apa? Ibn Sabil. Fi sabilillah. Panjang gitu. Ada orang yang kita Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habib ya Rabb بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.